Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bertemu dalam kelas Al-Quran tingkatan 2 bidang ulumul Quran. Tajuk pada kali ini ialah berkaitan tentang ayat-ayat Al-Quran yang pertama dan ayat terakhir diturunkan. Baik, dengarkan baik-baik. Ayat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada junjungan besar Nabi SAW. Ulama mempunyai beberapa pendapat tentang ayat yang pertama sekali diturunkan. Ada 4 pandangan ulama yang disenaraikan. Yang pertama, pendapat yang pertama Suratul Alaq ayat 1 hingga 5. Pendapat yang paling sahih, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Pendapat yang kedua ialah surah Al-Muddathir ayat 1 hingga 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر. Sadaqallahul azim. Pendapat yang ketiga ialah suratul Fatihah ayat pertama hingga ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan pendapat yang keempat ialah ayat basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itulah pandangan para ulama tentang ayat pertama diturunkan. Dan pendapat yang paling sahih, yang paling betul, tepat ialah pandangan yang pertama Suratul Alaq ayat 1 hingga 5. Walau bagaimanapun, keempat-empat pandangan para ulama ini adalah mengikut ayat pertama atau surah yang pertama diturunkan mengikut aspek-aspek yang tertentu. Ini kerana wahyu Al-Quran yang pertama diturunkan dari aspek Suratul Alaq merupakan wahyu surah yang pertama diturunkan. Manakala Suratul Muddathir merupakan wahyu yang pertama diturunkan daripada aspek surah pertama selepas fatratul wahyi, iaitu terputusnya wahyu, tempoh terputusnya wahyu. Ulama telah bersepakat bahawa tempoh terputusnya wahyu antara suratul Alaq dan suratul Muddathir adalah selama 6 bulan tempoh terputusnya wahyu tersebut. Dan pendapat yang ketiga, ialah suratul Fatihah merupakan surah atau wahyu yang pertama diturunkan daripada aspek surah pertama yang lengkap, satu surah yang sempurna. Manakala pandangan yang keempat, basmalah, merupakan wahyu yang pertama diturunkan dari aspek ayat yang pertama diturunkan.
Terlihat isi yang kedua pada kali ini ialah ayat yang terakhir diturunkan. Di sini ada 4 pandangan para ulama tentang penurunan ayat yang terakhir diturunkan. Pendapat yang pertama Suratul Baqarah ayat 281 dan pendapat ini ialah pendapat yang paling sahih yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Pendapat yang kedua Suratul Baqarah ayat 278 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul Azim. Pendapat yang ketiga ialah Suratul Baqarah ayat 282. Berkaitan dengan ayat ini merupakan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, memenuhi satu muka surat di dalam Al-Quranul Karim. Baik, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul Azim. Baik, pendapat yang keempat ialah pendapat ini Suratul Maidah ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedikit tambahan kesimpulan daripada apa yang dibincangkan. Pendapat yang paling rajih tentang ayat terakhir diturunkan ialah pendapat pertama, iaitu surah Al-Baqarah ayat 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Faedah mengetahui ayat pertama dan terakhir diturunkan ialah pertama, untuk membezakan antara nasikh dan mansukh. Apa maksud nasikh dan mansukh? Nasikh ialah mengangkat atau membatalkan hukum syarak yang awal dengan didatangi hukum syarak yang kemudian daripadanya. Manakala mansukh ialah ayat yang telah terbatal di dalam ayat Al-Quran terbagi kepada tiga. Yang pertama, termansukh tulisan dalam Al-Quran dan hukumnya. Kemudian termansukh tulisan manakala hukumnya masih dijalankan. Dan yang ketiganya termansukh hukum manakala tulisan masih ada di dalam Al-Quran. InsyaAllah di lain masa kita akan bincangkan tentang perkara ini. Yang kedua, untuk mengetahui dan memerhati perjalanan sejarah perundangan Islam, ada ayat yang turun pada awal Islam, ada yang turun pada akhir daripada Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.